Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hisham bin Ramli, dan hari ini saya akan mengupas isu berkaitan kemelisitan ekonomi, cara memahami dan mengatasinya. Kemelisitan ekonomi adalah keadaan di mana sesebuah negara mengalami penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi. Ini biasanya diukur melalui penurunan keluaran dalam negara kasar KDNK selama 2 suku tahun berturut-turut. Ini membawa kepada pengangguran yang tinggi, pengurangan pendapatan dan kemerosotan kesejahteraan rakyat. Untuk memahami kesan penuh kemelisitan ekonomi, penting bagi kita melihat puncanya, kesan terhadap masyarakat serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasinya. Kemelisitan bukanlah fenomena yang berlaku secara tiba-tiba, tetapi seiring dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara faktor-faktor tersebut adalah ketidaktentuan pasaran kewangan. Krisis kewangan global atau ketidakstabilan dalam pasaran saham boleh menyebabkan pelabur hilang keyakinan, mengurangkan perbelanjaan dan pelaburan. Sebagai contoh, krisis kewangan global pada tahun 2008 berpunca daripada keruntuhan pasaran perumahan di Amerika Syarikat yang mencetuskan kemelisitan di banyak negara. Faktor yang kedua adalah faktor kejatuhan ekonomi luaran. Faktor-faktor luar seperti pandemik COVID-19 atau konflik geopolitik boleh mengganggu rantaian bekalan global yang menyebabkan penurunan dalam pengeluaran dan perdagangan. Pandemik COVID-19 sebagai contoh menyebabkan penutupan perniagaan besar-besaran, gangguan perdagangan dan juga peningkatan pengangguran di peringkat global. Faktor yang ketiga adalah penurunan permintaan. Apabila pengguna mula mengurangkan perbelanjaan, biasanya disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi, permintaan untuk barang dan perkhidmatan akan menurun. Ini menyebabkan perniagaan mengurangkan pengeluaran, yang seterusnya akan meningkatkan pengangguran dan memperlahankan ekonomi secara keseluruhannya. Kesan daripada kemelisitan ekonomi ini, kita boleh tengok berlakunya pengangguran, dan salah satu kesan paling segera adalah peningkatan kadar pengangguran. Perniagaan yang terjejas akan mula mengurangkan pekerja untuk mengekalkan kelangsungan operasi, menyebabkan lebih ramai orang kehilangan pekerjaan. Apabila lebih ramai individu kehilangan pendapatan, kuasa beli mereka berkurang yang menyebabkan permintaan terhadap barang dan perkhidmatan akan terus merosot. Kesan kedua kemelisitan ekonomi adalah penurunan pendapatan dan kemiskinan. Kemelisitan juga menjejaskan isi rumah, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Pendapatan isi rumah akan merosot akibat daripada perberhentian kerja atau pengurangan gaji. Ini boleh menyebabkan lebih ramai orang terjebak dalam kemiskinan yang memberi kesan yang bertambah buruk terhadap efek kemelisitan ekonomi dan sosial yang sedang berlaku. Kesan yang ketiga adalah penurunan pelaburan. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, pelabur cenderung untuk mengambil sikap berhati-hati dan mengurangkan pelaburan dalam projek-projek baru. Ini dapat menjejaskan pertumbuhan syarikat serta menjejaskan inovasi dan penciptaan pekerjaan di masa hadapan. Kesan yang terakhir adalah penurunan pendapatan kerajaan. Dengan aktiviti ekonomi yang semakin merosot, kerajaan juga menerima kesan dari segi penurunan kutipan cukai. Ini menyebabkan kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan awam dan melaksanakan dasar-dasar kebajikan. Cara mengatasi kemelisitan ekonomi ini adalah melalui campur tangan kerajaan dan bank pusat yang perlu memainkan peranan penting. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya diambil untuk memulihkan ekonomi yang terjejas. Langkah pertama adalah melalui rangsangan fiskal. Kerajaan boleh meningkatkan perbelanjaan awam atau memberikan potongan cukai bagi merangsang ekonomi. Sebagai contoh, pelaksanaan projek infrastruktur seperti pembinaan jalan raya atau pembinaan hospital
dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan permintaan terhadap bahan mentah. Cara yang kedua adalah melalui rangsangan monetary. Bank pusat boleh menurunkan kadar faedah untuk menjadikan pinjaman lebih murah bagi individu dan perniagaan. Langkah ini boleh merangsang perbelanjaan dan pelaburan kerana perniagaan akan lebih berminat untuk membuat pinjaman bagi mengembangkan operasi mereka. Manakala pengguna akan lebih terdorong untuk membuat pembelian besar seperti rumah atau kereta. Cara yang ketiga adalah melalui pakej bantuan kewangan. Kerajaan juga boleh menyediakan bantuan kewangan secara langsung kepada golongan yang paling terkesan, seperti melalui bantuan tunai, subsidi makanan atau skim bantuan perumahan. Ini dapat membantu bagi meningkatkan kuasa beli pengguna dan mendorong permintaan domestik. Cara yang keempat adalah dengan cara menyokong industri yang terjejas. Beberapa sektor mungkin terjejas dengan lebih teruk berbanding sektor lain semasa kemelesetan. Sebagai contoh, sektor pelancongan mungkin memerlukan bantuan kewangan tambahan untuk pulih selepas pandemik COVID-19. Langkah seperti insentif cukai atau sokongan langsung kepada industri yang strategik boleh membantu untuk mengurangkan kesan kemelesetan terhadap sektor-sektor ini. Dan cara yang keempat adalah dengan meningkatkan ekspor. Dalam sesetengah kes, peningkatan ekspor boleh menjadi satu penyelesaian. Ini boleh dilaksanakan melalui kerjasama perdagangan antarabangsa atau penawaran insentif kepada syarikat ekspor untuk membantu mereka bersaing di pasaran global pada masa akan datang. Penting bagi kerajaan dan penghubal dasar mengambil langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko kemelesetan pada masa hadapan. Antaranya, termasuklah mempromosikan kestabilan pasaran kewangan, melabur dalam infrastruktur dan menggalakkan inovasi serta pembangunan ekonomi yang mampan. Sistem kewangan yang kukuh, rangka kerja kawal selia yang baik serta dasar fiskal yang bijak boleh membantu mengurangkan kesan kejatuhan ekonomi pada masa hadapan. Sebagai kesimpulan, kemelesetan ekonomi bukan sahaja mencabar daripada sudut ekonomi, tetapi juga daripada sudut sosial. Penurunan dalam pengeluaran, pengangguran yang tinggi dan pengurangan pendapatan menjadikan situasi lebih sukar untuk golongan yang berpendapatan rendah. Namun, dengan intervensi yang betul seperti rangsangan fiskal dan monetary serta bantuan kepada sektor terjejas, negara mampu pulih daripada kemelesetan ini serta menjadi kunci kepada pemulihan adalah tindakan pantas, dasar yang berkesan dan kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta serta masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.